Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi serba sedikit pandangan, buah fikiran, idea pada pertandingan inovasi anjuran 8 kali ini yang dikenali sebagai Inocom 2020. Setelah ditanya apa topik yang akan saya kongsi, perkara pertama yang terlintas di fikiran saya adalah tentang penulisan. Makanya untuk menggabungkan idea tentang penulisan dan inovasi, saya mencadangkan pada pihak Urusetia untuk letak tajuk saya sebagai membudayakan penulisan dalam inovasi. Nanti saya akan kupas satu persatu tentang tajuk ini. InsyaAllah tidak akan ambil masa yang lama kerana saya hanya diberi lebih kurang 10 hingga 15 minit. Saya cuba berkongsi dan insyaAllah lah setiap perkongsian saya sebenarnya adalah ingatan untuk diri saya sendiri juga. Jadi terlebih dahulu ingin saya perkenalkan diri. Saya Dr. Raja Mayang Delima binti Muhammad Beta, merupakan pensyarah kanan UiTM Cawangan Negeri Sembilan dan ditempatkan berkhidmat di kampus Kuala Pilah. Setelah hampir 10 tahun sebenarnya saya berkhidmat di UiTM Perak, kampus Seri Iskandar. InsyaAllah apa saja perkongsian saya adalah berdasarkan pengalaman saya selama lebih kurang 12 tahun lah dalam bidang akademik ini. Saya pada asalnya dijemput untuk membawakan slot ceramah sebenarnya atas faktor kemenangan saya di ISIC tahun lepas dengan membawakan double gold medal award pada ketika itu bersama sahabat saya di UiTM Perak. Kami membawakan produk bernama MC Kit. Kisah serba sedikitlah tentang produk tersebut. Kami merupakan gabungan pensyarah yang terlibat dengan pengacaraan majlis. Jadi kami telah memikirkan satu teknik lah yang memudahkan untuk kami memberi tunjuk ajar kepada wajah-wajah baru yang berminat dalam pengacaraan majlis. Di samping memudahkan kami juga untuk handle banyak majlis dari semasa ke semasa, yang mana saya dan sahabat saya telah menghasilkan satu kit. Di dalamnya hanya mengandungi skrip ataupun teks. Dia seolah-olah cue card yang mudah untuk dipadam, tukar dengan nama tetamu undangan yang berbeza. Tidak perlu diconteng di kertas seperti biasalah. Jadi MC Kit ini juga telah berjaya merangkul emas bagi kategori yang dipertandingkan. Dan diringkaskan lagi, ada beberapa produk yang saya bawakan pada pertandingan tersebut, termasuklah e-tabung umrah apps yang mendapat silver, tie-dye kit version 2 mendapat silver juga, dan pernah juga dipertandingkan di Prisma 2019 mendapat silver, and then e-karya apps mendapat silver dan beberapa produk lagi. Berbalik tentang topik yang saya pilih, mengapa ianya terlintas di fikiran saya? Kerana ia memang sentiasa tersemat di hati saya tentang penulisan. Saya ada satu mindset bahawa setiap hasil produk, setiap usaha perlu dicoretkan. Jadi persoalannya di manakah kisah kemenangan, kisah penyertaan di dalam pertandingan-pertandingan inovasi ini akan dicoretkan. Mestilah dalam bentuk penulisan, tak kisah dalam apa-apa bentuk, sama ada rasmi atau tidak rasmi. Contohnya dalam bentuk kupasan di blog atau media sosial. Persoalan seterusnya, bagaimana nak hendak membudayakan penulisan ini untuk semua hasil inovasi yang dipertandingkan. Tak kisah sama ada menang atau tidak menang, ada kisahnya. Penulisan boleh dikategorikan kepada dua aspek besar, iaitu rasmi dan tidak rasmi. Ini semua sedia tahu. Dan secara rasminya
Kalau ia boleh diletak dalam penulisan bentuk jurnal, buku, artikel, dan bolehlah terus diterbitkan seandainya telah mengikut syarat ataupun format yang diarahkan. Tetapi penulisan yang tidak rasmi bolehlah dalam bentuk coretan di blog atau media sosial atau di buku tulis atau di nota masing-masing. Cuma pembezanya, pemberat antara penulisan rasmi dan tidak rasmi ni semua sedia tahu. Penulisan rasmi ada value yang sangat-sangat tinggi. Even kalau dinilai di peringkat penjurian sekalipun, bukti penulisan rasmi dengan hasil penerbitan yang sah mempunyai kiraan markah yang sangat tinggi berbanding penulisan tidak rasmi yang kadang-kadang langsung tidak dipandang lah. Contohnya penulisan diri sendiri di media sosial sendiri yang memang tiada weightage-nya lah untuk penjurian, kiraan markah dalam kategori penjurian. Tetapi jangan pandang rendah dengan penulisan tidak rasmi, kerana bagi diri saya untuk menggalakkan penulisan saya sendiri, penulisan rasmi saya hanya akan terhasil hasil daripada penulisan tidak rasmi. Bagaimana? Contohnya kita semua bekerja dalam konteks kerja yang berbeza, kekangan masa yang berbeza. Ada setengah orang yang kritikal, sangat kritikal bila kita bercakap tentang soal masa. Ada juga yang kurang kritikal tentang masa tetapi kurang minat untuk menulis. Tetapi tips yang boleh diguna pakai, cubalah coret apa sahaja kisah tentang produk atau hasil kemenangan dalam bentuk tulisan santai, penulisan yang santai. Kemudian barulah boleh diolah dalam bentuk rasmi apabila tiba masanya diperlukan kelak. Persoalan seterusnya, sejauh manakah effort atau usaha yang kita akan letak untuk menghasilkan penulisan tersebut bagi setiap produk inovasi. Contohnya kita berhasrat untuk membuat tambahan kajian, untuk buat ekstra survey bagi menghasilkan report untuk pertandingan seterusnya. Sekali lagi ia berkait tentang effort, usaha, ada usaha ke tidak untuk kita hasilkan niat untuk buat kajian atau ekstra survey tadi. Kalau tak ada effort, tengok pada minat. Ada minat, masih boleh menulis. Tengok juga kepada momentum menulis, masih dalam mood menulis ke tidak. Tapi paling susah pun kita kena guna teknik paksaan lah, maknanya paksa rela. Kena paksa diri untuk menulis walau satu patah perkataan pun. Sebenarnya banyak lagi kaedah lah yang boleh mendorong untuk menulis. Contohnya kalau kita ambil kaedah paksaan, maksudnya kita cuba memaksa juga diri kita untuk menulis, membuat sedikit coretan atau sedikit nota. Siapa tahu dari nota yang sedikit bermula dengan satu line akan terhasil satu rangkap, contohnya satu rangkap puisi, masuk ke dua rangkap, masuk ke tiga rangkap. So, setiap kali menang atau menyertai pertandingan, terhasillah satu puisi tentang satu produk. Tanpa disedari, terdapat 3 puisi dah kita tulis tentang 3 produk yang berbeza. Percayalah tuan-puan, dari paksaan tadi tu akan mula menjadi kebiasaan. Dan sebenarnya dari kebiasaan itulah yang akan menjadi budaya. Bila bercakap tentang budaya, di sinilah ingin saya mengajak tuan-puan untuk bersama-sama membudayakan penulisan demi memastikan momen kemenangan atau penyertaan dalam pertandingan atau apa saja kisah setiap produk tidak hanya terbengkalai begitu saja. Ada kisahnya yang diceritakan semula. Seandainya yang terhasil kisah itu adalah dalam bentuk puisi, bolehlah kita masuk dalam tim penulisan puisi yang menghasilkan buku-buku puisi contohnya. Bila tiba masa
hantarkan sahaja hasil karya puisi tersebut. Seandainya lebih rajin, buat dalam bentuk ataupun kaedah penulisan yang lain. Contohnya dalam bentuk berita, artikel, dalam kaedah melaporkan. Dan kemudian apabila jumpa platform yang sesuai, kita cuba hantar ke mana-mana, akhbar contohnya. Kita tak tahu rezeki penulisan kita yang terpilih untuk diterbitkan. Supaya apa? Kenapa kita kena aktif menulis dan menghantar? Menulis dan menghantar agar ia tidak lapuk di mamah kertas. Selalu tidak lapuk di hujan kan, dia tidak lapuk di mamah kertas ni maksudnya. Tak adalah kita menulis saja, tahu-tahu dia hanya dalam nota kita je, tidak dihantar atau diterbitkan di mana-mana. Ianya amatlah rugilah. Jadi sekali lagi ingin saya katakan, ingatan yang saya nyatakan di sini adalah ingatan untuk saya juga yang kadang-kadang alpa, leka, ada datang rasa malas, momentum tu kadang-kadang hilang entah ke mana. Jadi saya ingin mengajak kita bersama-sama membudayakan penulisan, bukan hanya dalam bentuk kajian tentang produk, kajian rasmi tentang produk, bukan hanya dalam bentuk penghasilan analisis kajian atau hanya untuk membuktikan signifikan atau tidak, atau hanya untuk menggunakan terma-terma analisis kajian yang selalu digunakan dalam penulisan rasmi, tetapi ia adalah lebih kepada coretan momen atau kisah yang tanpa disedari. Kalau tidak dicoret, kisah ini akan hilang di telan zaman. Bila ditanya semula, ia susah untuk diceritakan kembali. Jadi inilah sebenarnya kelemahan kita sebagai manusia yang selalu lupa. Memang manusia ni mudah lupa, dan penulisan-penulisan sebegini sangat-sangat membantu ingatan kita. Sedikit kaedah yang saya boleh kongsi bagaimana hendak mewujudkan budaya penulisan ini di kalangan kita semua. Tidak kira apa jenis jawatan yang kita pegang, konteks kerja yang sedang kita hadapi sekarang. 3 kaedah sokongan ini sangat penting yang saya boleh kongsi. Pertamanya, sokongan organisasi. Di mana pun kita bekerja, saya pasti setiap jabatan atau organisasi ada rasa tanggungjawab. Perlunya jabatan atau organisasi mewujudkan kursus-kursus penulisan, terutamanya penulisan rasmi yang kadang-kala dirasakan sukar bagi setengah pihak. Wujudkan juga badan penulis atau penerbit. Contoh kami di UiTM, kami ada penerbit UiTM yang setiap masa memberi tips kepada kami tentang penulisan dan penerbitan, dan ceramah online yang memang tidak henti-henti dianjurkan. Kedua, sokongan diri sendiri. Pastikan diri kita sendiri berada dalam circle penulis, iaitu masukkan diri kita dalam tim ataupun badan-badan penulis, sama ada badan swasta, daftarlah sebagai ahli kepada NGO penulis yang ditubuhkan, ataupun badan-badan rasmi kerajaan di bawah aspek penulisan ni lah, di bawah kumpulan penulis-penulis. Kemudian libatkan diri atau mengambil tahu perkembangan tentang penulisan dari penganjur-penganjur pesta buku, perpustakaan negara, ataupun daripada tim penulis-penulis negeri. Dan gabungan-gabungan idea mereka akan membawa kita kepada satu circle yang baru. Dan cara lain, kita boleh cuba menjuruskan diri kita untuk menghadiri kursus-kursus penulisan tanpa disuruh, menyertai pertandingan-pertandingan penulisan atau terbitan penulisan yang berbayar. Kerana sebenarnya harga yang kita bayar itu adalah harga yang perlu dibayar untuk
demi memupuk minat kita dalam bidang penulisan. Dan yang terakhir, kaedah untuk membudayakan penulisan, mendapatkan sokongan sekeliling. Bukan bermaksud kita perlu merayu kepada kawan-kawan di sekeliling kita untuk ikut sama minat dengan kita dalam penulisan. Cukuplah sekadar mereka faham minat kita, dan jangan kita pula yang terikut-ikut hanya kerana mereka tidak minat menulis. Sebenarnya adalah satu kejayaan apabila kita boleh membawa mereka, mengajak mereka minat dengan penulisan ini, masukkan jiwa-jiwa penulisan ini ke dalam jiwa mereka. Dengan itu, apabila minat ini kita dapat kongsi bersama, dilakukan bersama, insya-Allah ia sebenarnya menjadikan penguat dalam diri kita untuk terus menulis dan akan cuba menulis walaupun sepatah perkataan sekalipun. Baiklah tuan-puan, perkongsian saya kali ini sememangnya nampak ringan, nampak mudah untuk dikongsi oleh sesiapa sahaja pun. Tetapi sebenarnya ada manfaat yang saya cuba sampaikan. Tuan-puan akan rasa sesuatu yang amat berharga, yang amat bernilai akan datang dalam diri tuan-puan setelah tuan-puan nampak nama tuan-puan tertera sebagai penulis salah satu buku, ataupun penulis salah satu bab dalam buku, ataupun tuan-puan adalah penulis salah satu artikel dalam mana-mana akhbar sekalipun. Percayalah, penulisan ini perlu dibudayakan. Barulah terhasil penulisan-penulisan yang kita tidak pernah sangkakan akan terhasil dan diterbitkan. Sekali lagi saya katakan, ingatan ini adalah untuk diri saya sendiri yang kadang-kadang leka. Kerana itu saya mengajak rakan-rakan pendengar, tuan-puan sekalian, untuk sama-sama membudayakan penulisan ini bertepatan dengan lambakan hasil inovasi yang menjadi trend zaman sekarang. Ditakuti dengan lambakan itu, kisah-kisah inovasi itu tidak dibukukan atau dituliskan. Amatlah rugi setiap momen tidak dicoretkan. Jadi sebelum saya tutup, ingin saya rumuskan semula pernyataan saya dari awal tadi. Saya ada nyatakan tentang penulisan rasmi dan penulisan tidak rasmi, yang mana terkadang kita terlalu mengabaikan penulisan tidak rasmi hanya untuk terus menghasilkan penulisan rasmi yang sempurna. Sedangkan pada akhirnya kita akan menemui kesukaran hanya kerana tergendala kekurangan idea. Rumusan kedua pula, saya ada nyatakan tentang 3 bentuk sokongan utama yang ke arah pembudayaan penulisan, yang mana sokongan organisasi, sokongan diri sendiri dan sokongan sekeliling. InsyaAllah tuan-puan, gabungan 3 sokongan ini akan membuatkan minat tuan-puan dalam penulisan menjadi lebih tinggi dan momentum menulis akan sentiasa berpanjangan. Apapun sebelum saya tutup, ingatlah segala minat dan dorongan sebenarnya datang dari gerakan hati, yang mana hanya pada satu kuasa saja yang kita meminta untuk digerakkan hati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa buka ruang hati kita untuk menambah ilmu, dan semoga ditutup hati kita untuk perkara-perkara yang melalaikan. Jadi insya-Allah sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih kerana mendengar. Sebarang komen atau cadangan bolehlah hubungi saya di talian 013-208-8996. Mengapa saya beri nombor ini? Percayalah tuan-puan, saya memang sentiasa dahaga teguran, kata-kata semangat dari tuan-puan semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.